Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah, ya Allah Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Shadaqallahu alazim. Ada daripada kalangan manusia itu yang kalau kamu dengar perkataan mereka, kamu kagum. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pamerkan apa yang ada dalam hati mereka, dan mereka terlalu suka kepada permusuhan. Shadaqallahu alazim. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 204. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita bertemu dekat surau kita ni untuk kita menunaikan solat tarawih. Tadi kita berbuka sekali, kita ada majlis berbuka. Makanan dia banyak, makan pun boleh tahan. Kenyang ni nampak gayanya sampai ke Moreh, masih lagi kenyang. Buat gaya tu kan. Lepas tu makan pun Masya Allah. Ana pun setakat bulan Ramadan ni, kali ni tak makan banyak macam ini lah. Tapi walaupun benda pun Alhamdulillah, kita boleh makan. Kita ada tambah sikit lagi tazkirah. Kita solat tarawih, tazkirah. Mudah-mudahan program yang kita anjurkan ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tadi anda baca satu ayat Al-Quran. Ayat yang anda baca ni ayat yang ke-204 daripada surah Al-Baqarah. Ayat ni kalau kita tengok, dia bercerita berkenaan dengan kisah dia berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, melibatkan kepada seorang lelaki munafik, nama dia Al-Akhnas bin Syuraih As-Saqafi. Kita biasa dengar nama orang munafik ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang popular sangat lah kan. Tapi sebenarnya orang munafik pada zaman Nabi ni, dia ada satu lagi yang terkenal juga, namanya Al-Akhnas bin Syuraih As-Saqafi. Dia ni asalnya orang Mekah, berbeza dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni orang Madinah. Masa Nabi SAW sampai dekat Madinah, Abdullah bin Ubay ni dia dah kempen. Kalau bahasa sekarang ni kempen pilihan raya lah kot, untuk nak jadi ketua kerajaan dekat Madinah. Duk kempen. Tiba-tiba sampai Nabi Muhammad SAW di Madinah. Orang tak pergi angkat dia, orang pergi angkat Nabi Muhammad. Dia ni marah lah. Dia ni marah bila tak puas hati. Macam mana nak buat? Dia hanya fikir macam mana nak kacau Nabi SAW, ganggu Nabi Muhammad SAW. Jadi antara cara ni dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam ni bukan sebab dia nak masuk Islam sangat. Dia masuk Islam ni sebab dia nak kacau Nabi Muhammad SAW. Macam-macam lah tindakan yang dia buat terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan Allah Ta'ala turun beberapa ayat Al-Quran berkait dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Contohnya macam ayat anda baca tadi dalam solat tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah Ta'ala tambah penyakit lain. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Allah Ta'ala bagi azab dengan apa yang mereka dustakan. Cerita dia apabila dia teruk sangat duk kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk kacau. Last sekali ada di kalangan para sahabat ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu dekat Nabi, Abdullah ni dia macam ni sebab dia tak puas hati dulu tu. Masa Nabi Muhammad sampai, orang lantik Nabi jadi ketua kerajaan. Yang dia ni duk kempen lama dah nak jadi Perdana Menteri Mekah pada masa Perdana Menteri Madinah pada masa tu kan. Tiba-tiba orang lantik Nabi Muhammad. Lepas tu dia cari buat pasal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat pun cadangkan kepada Nabi SAW supaya kita pergi rumah Abdullah bin Ubay.
kita bersembah dengan dia elok-elok. Mana tahu takut boleh berubah cadangan sahabat. Jadi Nabi ni terimalah cadangan itu. Pergilah rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai-sampai dekat rumah tu, dia nampak Nabi Muhammad. Dia kata pada Nabi Muhammad, dia jauh Muhammad. Sebab aku bimbang bau kedai kamu lekat kat baju aku. Dia bukan pergi isu ke Nabi tu, isu ke kedai Nabi. Takut-takut kedai kamu tu bau busuk tu lekat kat baju aku. Abdullah ni, dia cakap lagu tu. Dan Nabi Muhammad pergi, dia bukan pergi seorang, dia pergi dengan para sahabat. Bila pergi dengan para sahabat, adalah ramai-ramai sahabat ni mulut pun boleh tahan juga. Biasa dah dalam ramai-ramai ni kan. Jadi ada ramai-ramai tu, seorang dia cakap, aku dok rasa kedai Nabi dengan kamu tu wangi lagi kedai Nabi. Kawan dia menjawab pula. Bila jawab lagu tu, gaduh lah. Gaduh. Jadi bergaduh Arab ni, dia bukan macam kita bergaduh. Bergaduh Arab ni, dia balik batu, dia balik kasut. Ni biasa orang Arab. Kalau orang biasa duduk dengan orang Arab, dia faham. Ana duduk dengan orang Arab ni 14 tahun, berkawan dengan orang Arab. Jadi perangai Arab ni tahu. Arab ni kadang-kadang dia nak marahkan anak dia, dia ambil selipar, dia balik selipar ke anak dia. Tu orang Arab. Kalau orang Pakistan pula, dia bergurau laki bini balik selipar. Orang tu pula orang Pakistan. Dia bergurau laki bini tu balik selipar. Ada seorang ni cerita sikit kan. Sebab dia rumah ada ni kena banyak cerita. Kan? Cerita kawan seorang, orang Kedah, orang Lostar, pergi ngaji Pakistan. Dia kata pergi ke Pakistan ngaji ni, niat nak mengaji ni perkara yang ketiga dah. Orang nombor satu ni ngaji Pakistan ni sebab nak kahwin dengan orang Pakistan. Nombor satu. Ngaji nombor tiga niat dia. Jadi disebabkan niat ngaji nombor 3, jadi ngaji tak habis. Disebabkan niat nombor 1 dia nak kahwin orang Pakistan, memang kahwin sungguh orang Pakistan. Kuasa Allah Ta'ala, rezeki dia kan. Kahwinlah orang Pakistan. Apalah, syukur Alhamdulillah ngaji tak sempat habis, balik Malaysia. Balik Malaysia ni, kita ni pula ngaji Pakistan ni balik cuti. Jumpalah kawan ni. Haji ni kawan kita seorang ni kan. Kita cakap ke dia entah ni bini orang Pakistan. Takkan tak ada kawan-kawan bini entah orang Pakistan yang boleh kahwin dengan kita pun kurang lagu tu juga. Kita ni kan. Jadi bila kurang lagu tu, kawan kita yang kahwin Pakistan ni kata biarlah aku orang pertama dan orang terakhir kahwin orang Pakistan. Kita kata entah ni boleh ke entah nak nafikan hak kawan-kawan lain. Kita cakap lagu tu. Dia kata bukan macam tu Syekh. Masalahnya hak Nabi Muhammad kata kahwin ni kena kufuk-kufuk tu betul tak? Oh dia faham. Kufuk tu. Kufuk ni serasi lah. Ataupun tempat kita panggil bagai pinang dibelah dua. Tu bahasa kita lah tu kan. Kalau orang lain adik Kelantan tu kata serasi. Nampak macam sepadan dua tu. Kita duk faham serasi ni sama-sama Melayu kan. Duk sama-sama satu bangsa, kaya, miskin, biar sama-sama taraf hidupnya sama. Gitulah kita faham. Dia kata orang Pakistan ni, dia bergurau balik selipar. Jadi kita buat balik lah bini kita ni duduk kat Kedah tu. Bini dia nak gurau dengan mak tu balik selipar. Balik selipar. Marahlah mak dia. Cerita. Dia cerita dia orang Pakistan lagu tu lah. Budaya orang dia tak sama dengan orang kita. Kan kita ni kalau duk dengar kuliah macam ni, nak ramai-ramai contoh lah kan. Orang dia nak melintas ni, dia langkah-langkah macam tu je. Dia langkah tak ada apa pun. Ana masa ngaji Pakistan dulu, kita ni di Pakistan ni mengaji, dia panggil talaki. Talaki ni macam ngaji pondok tu. Jadi kita duduk bersila. Orang Pakistan ni, dia nak melintas orang, dia nyek kepala gitu ya. Dia tekan nyek kepala kita sengeng gitu. Kita tengok, kalau kat Malaysia ni kena tomboy dah ni. Fikir balik kan. Tapi orang dia tu okey dah tu. Orang Pakistan, budaya dia tak sama dengan kita. Orang Arab pun sama juga dengan kita. Kita baca cerita Nabi Muhammad SAW. Jangan duk berimajinasi ni Nabi Muhammad orang Kepong. Silap lah. Orang Kepong ni ada cara dia kan. Jadi imajinasi kita ni tak payah cerita orang Kepong dengan Nabi. Orang Kepong orang Kelantan lah dah. Kan? Nabi Muhammad ni ada budaya dia. Dia masyarakat Arab. Jadi bila bergaduh tu, bila bertembung antara tim Nabi Muhammad dengan tim Abdullah bin Ubay bin Salul tu, balik kasut, balik batu, balik pelopor hama. Baling-baling tu. Jadi bila dah baling-baling tu, adalah sahabat Nabi ni tarik Nabi pergi jauh sikit. Kan? Biarlah popok nak bergaduh tu kan. Nabi jangan terlibat bab bergaduh. Dan pergi jauh sikit ni, sahabat Nabi pun tanya Nabi, kenapa Abdullah bin Ubay jadi lagu tu? Soalan lah sahabat Nabi kepada Nabi. Nabi tak ada jawapan. Nabi diam.
Diam Nabi tu, Allah Ta'ala bagi jawapan. Ayat yang kita baca, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah Ta'ala tambah penyakit lain. Bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Itu cerita Allah. Yang tu satu karakter munafik pada zaman Nabi, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada satu lagi tau, namanya Al-Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Al-Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Kita baca cerita Nabi SAW pergi ke Taif, minta bantuan orang Taif. Sebab masa duduk dekat Mekah tu, orang dawak macam-macam ke Nabi. Baling batunya, khianatnya, ada sahabat Nabi kena seksanya. Siapa lagi? Abdullah bin Ubay bin Salul kena tarik dekat tengah padang pasir tu kan. Macam-macam orang buat kepada sahabat Nabi. Nabi ni fikir, macam mana nak buat? Nak selamatkan sahabat-sahabat ni. Tak ada cara lain, minta bantuan daripada kerajaan lain. Pada masa tu Taif nampaknya macam selamat. Nabi pergilah dengan anak angkat dia, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Dua tu pergi sampai dekat Taif tu minta bantuan. La ilaha illallah. Orang Taif lagi teruk. Orang Taif masa tu lagi teruk. Dia bukan sekadar tak nak terima dakwah Nabi, bahkan dia perampak Nabi. Perampak tak apa lagi, ambil batu balik pula ke Nabi SAW. Nabi bundur. Bundur tu nak masuk balik ke Mekah, tak boleh. Sebab orang kafir buat roadblock. Bahasa hari ni panggil roadblock. Dia adalah JPJ cara zaman tu kan. Dia tak bagi masuk. Nabi SAW ni fikir, macam mana nak masuk? Tak ada cara lain, kena minta bantuan daripada orang kafir. Minta bantuan daripada orang kafir. Nabi minta lah bantuan orang pertama, tak nak tolong. Orang kedua, orang ni Al-Akhnas bin Syuraik As-Saqafi nama dia. Dia kata apa? Aku takkan tolong Muhammad. Tak nak tolong Nabi SAW. Nabi terpaksa minta bantuan orang ketiga. Orang ketiga tu namanya Mut'im bin Adi nama dia. Mut'im bin Adi, dia ni orang Gedeber Mekah pada masa tu. Gedeber ni orang Kelantan. Cik Haji Bakri. Betul tak? Apa ni, kalau kita sini pakai apa? Ayahanda. Abang Lok. Yang tu jangan awak pasal tu. Dia mari dia punya anak buah tu saja kita. Dia macam tu lah ni Mut'im bin Adi ni. Orang Gedeber kampung masa tu. Orang kafir takut dengan dia pun tidak Islam. Dia yang jaga keamanan Nabi masuk ke Mekah, tawaf keliling Kaabah, dan Nabi hantar ke rumah pula Nabi SAW. Orang tu nama Mut'im bin Adi. Tu tak apa. Anak nak cerita tu karakter satu, nama dia Al-Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Masa tu Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah lagi. Pendek ceritanya, Nabi pergi ke Madinah, jadi ketua kerajaan kat sana. Dekat mana kekuatan kerajaan Nabi Muhammad? Kat mana kat apa? Kalau kita tanya balik lah, kekuatan kerajaan Nabi ni kat mana? Kekuatan kerajaan Nabi ni ukhuwah, persaudaraan. Nabi SAW berjaya mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj. Kita tahu belaka kan? Lepas tu Nabi Muhammad SAW berjaya meredakan kemarahan orang-orang Yahudi. Yang dekat Madinah pada masa ada 3 jenis Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. 3 jenis Yahudi duduk dalam kerajaan Nabi Muhammad SAW. Jadi persaudaraan itu sumber kekuatan kerajaan. Nabi Muhammad SAW ni berjaya itu dilihat oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy fikir, lagu mana nak bagi perancung? Nah, kerajaan ni nak bagi perancung lagu mana? Fikir, tak ada cara lain, kena bagi gaduh balik. Khazraj ni kita kena bagi gaduh balik. Jadi macam mana nak buat? Ada seorang cakap cukup pandai, namanya Al-Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Kafir Quraisy ni hantar, pergi jumpa dengan Muhammad SAW. Pergi ke Madinah lah. Pergi sampai dekat Madinah tu, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia tak jumpa orang lain, jumpa ketua kerajaan dulu. Pandai dia. Sampai jumpa dengan Nabi SAW, dia mengaku Islam. Dia mengaku Islam, aku Islam, kata dia. Lepas tu dia ceritalah, sedap lah goreng hangi. Kita dengar ni hangus dengan goreng dia tu. Dia cerita Islam tu sampai Nabi sendiri percaya. Padahal tak Islam pun. Dia masuk Islam tu bukan nak Islam sangat tak. Dia masuk Islam tu sebab nak bagi orang Islam gaduh tu lah. Tapi cara dia cerita dekat Nabi ni sampai Nabi kagum. Kagum Nabi SAW. Bila Nabi kagum tu, Nabi kata, kamu boleh duduk lah Madinah, aman. Duduk kat mana-mana okey lah, tak ada masalah. Bila aman tu, dia pergi dekat geng Aus. Dia pergi cerita, Aus, kau kena ingat balik. Gaduh dengan Khazraj dulu. Puncak kita gaduh dulu, ingat balik.
Dok ayah kita mati dulu. Sebelum nak mati dia bagi ingatan. Ni kena ingat ni, perjuangan harus diteruskan. Baca bahasa orang politik tu. Perjuangan harus diteruskan. Ni wasiat bapak pada kita ni. Ingat balik ni. Dia cakap dengan Aus. Lepas tu dia pergi pula dengan Khazraj. Dia cakap dengan sama. Aus, ingat balik tu, kita bergaduh dulu. Apa jadi dua ni? Gaduh lah. Dia nak bergaduh. Dia ada benda ni kadang-kadang kita bergaduh dulu, orang dah lupa dah. Lepas tu kita ungkit balik, jadi gaduh. Betul tak? Kalau kat Malaysia ni antara benda yang cukup sensitif 13 Mei. Betul? Dia tajuk ni orang lupa dah. Kalau buka jadi panah balik. Dia ada perangai lagu ni zaman dulu. Berlaku dah zaman dulu. Dekat Malaysia ni ulang semula kan? Jadi dia ungkit. Ingat balik. Jadi bila nak buat tu hampir-hampir nak bergaduh ni. As-Khazraj yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan persaudaraan di antara As-Khazraj itu sumber kekuatan Madinah. Bayangkan kalau bergaduh balik. Tak ada kekuatan kerajaan Madinah. Orang kafir nak serang kerajaan ni bila-bila masa je. Jadi dekat-dekat nak bergaduh tu, Allah Taala tu ayat Quran yang baca tadi. Al-Baqarah ayat 204. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di kalangan manusia ni, kata Allah, kalau kamu dengar ucapan mereka, kagum, takjub. Takjub ni kagum lah, bahasa Arab kan. Nabi sendiri terkagum. Nabi dengar tu, Nabi pun terikut, Nabi pun percaya. Dia memang dah, Nabi Muhammad SAW dia disebut satu perkataan. Dia kata inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya sebilangan daripada ceramah itu sihir. Betul tak kak? Ada orang ni Syekh, ahli politik kalau ceramah, kita dengar tu kagum. Hebat. Lepas tu kita balik. Dia cerita apa dia kan? Kita balik. Betul tak? Kan ada ahli politik yang ceramah, kita dengar tu sedap goreng, hangit. Kita dengar tu tengah-tengah dengan ceramah. Tapi bila balik kosong tak ada pun. Jadi ucapan tu macam sihir. Sebab itu kadang-kadang kita duduk dalam satu majlis, orang pula pandai berceramah. Dia kata bunuh orang, kita pergi bunuh orang sebab dengar ucapan ni. Betul? Ada orang lagu tu sebab dia pandai bercakap. Zaman dulu ada orang pandai bercakap ni. Al-Akhnas bin Syuriq As-Saqafi. Punya hebat dia berceramah, punya hebat dia bercakap, punya hebat ucapan dia. Nabi terkagum. Nabi tu pengagum. Lalu Allah Ta'ala turun Al-Quran. Allah Ta'ala kata dia tu suka kepada permusuhan. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pamerkan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka suka kepada permusuhan. Ni kata Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 204. Nampak? Anda nak gambarkan ayat yang kita baca ni, pernah tak kita fikir negara kita ni sebenarnya hebat? Malaysia ni hebat. Kalau orang tanya Ana, pengalaman Ana belajar di dua negara, Pakistan, Mesir. Pakistan ni, orang Pakistan ni bukan orang Arab. Kalau Belanda pandai cakap Arab, pergi Pakistan, cakap Arab dengan orang Pakistan, Pakistan tak faham. Orang Pakistan ni cakap Urdu, cakap Hindustan. Ana ni mengaji asal dah 4 tahun. Sebab tu tengok filem Hindustan, tak payah tengok translator. Tak payah translator Ana, subtitle tak payah baca. Faham memang mengaji bahasa dia. Begitu kan. Syahrukh Khan, seronok dengar. Itu kan. Kita duduk kat Pakistan, lepas tu pergi mengaji di Mesir. Mesir ni orang Arab. Kita pergi dekat Pakistan, nak cari bangsa selain bangsa Pakistan, susah nak jumpa. Pakistan Melaka. Kalau ada orang yang berbeza agama daripada Islam, ada pun Kristian, itu pun tak ramai. 4 tahun anak belajar Pakistan, anak jumpa orang Hindu seorang je. Hindu seorang. Itu pun si Hindu tu takut nak mengaku Hindu. Dia takut nak mengaku Hindu sebab Pakistan India kan bergaduh lama. Kan? Dia bergaduh zaman Mahatma Gandhi dulu kan. Nak cari orang kafir ni di Pakistan cukup susah. Bangsa satu, Pakistan Melaka. Agama majoriti Islam. Nak cari kafir adalah Kristian, susah nak jumpa. Hindu, setengah 4 tahun sekali je jumpa. Kuasa Allah Ta'ala bagi rezeki lebih kanan sikit ngaji Pakistan, ngaji di Mesir. Arab Melaka. Duduk dekat Arab nak cari bangsa lain. Cari mana? Arab Melaka. Tapi mari kat Malaysia, Melayu ada, India ada, Cina pun ada. Betul? Itu tak pergi lajak lagi alik-alik Sabah Sarawak tu.
Jumpa lagi macam-macam dah. Sekarang ni dekat Malaysia, kalau pergi dekat Loyang, Pakistan pun ada situ, Bangla pun ada situ, Bangladesh. Ana ni belajar Pakistan, bila jumpa orang Pakistan ni rasa nak berlagak sebab boleh cakap bahasa dia. Beli barang tu hari baik kita nak dia pun terkejut. Tum urdu bol sakte ho? Dia tanya kita balik. Dia boleh cakap urdu. Dia kata tora ziyadah tu nahi. Sikit-sikit boleh, banyak-banyak tak boleh. Gitu kan. Dia pun tanya, "Kasim tu urdu bol sakte ho?" Macam mana boleh cakap urdu? Macam mana boleh cakap urdu? Kita kata, ana jawab, "Mai rozana Hindustan ke film dekh raha hu." Aku ni hari-hari tengok cerita Hindustan. Dia kata, tak boleh ni Jut Bolte, tipu. Tak percaya. Memanglah sebab kita mengaji kat sana kan. Orang Pakistan pun ada, Bangladesh pun ada. Tu kat Loyang tu. Kadang-kadang ada jumpa Bangla tu punya belagak, dia tunjuk IC. Bangla ada IC. Jadi nak cerita kat Malaysia ni kepelbagaian. Ada orang dulu pernah bujang, kita ni kat Malaysia tak boleh nak dakwah Islam kuat-kuat ni, tak boleh sebab masyarakat majmuk. Mesti ingat dulu kan orang cakap lagu tu. Tak boleh buat Islam kat Malaysia ni sebab apa? Masyarakat majmuk. Mekah tu bukan masyarakat majmuk, Arab Melaka Mekah. Madinah masyarakat majmuk. Sebab dia ada Arab, dia ada Yahudi, dia ada Nasrani, dia ada orang Afrika. Tu bila ada Rabah tu kan. Dia ada apa lagi? Dia ada orang putih, Suhaib Ar-Rumi. Rom. Ar-Rumi tu Rom, bukan nama dia tu. Dia orang Rom, dia orang putih lah. Tu dekat Madinah. Masyarakat majmuk. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, orang tak terima. Betul. Tapi Nabi sampai di Madinah, orang terima tak? Terima. Jadi kepelbagaian itu sumber kekuatan. Kita ada kekuatan tu, Malaysia. Tapi kita kena ingat kekuatan yang ada dekat Madinah itu, kekuatannya terletak persaudaraan. Dia tak timbul isu kau kulit hitam, kulit putih, kelabu tai ani. Kelantan istilah kelabu tai ani. Kata kan. Dia tak ada isu. Mekah, Madinah pada masa itu. Allah Ta'ala siap turun Quran lagi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum. Ayat selalu kita baca tu lah. Betul tak? Dalam surah Al-Hujurat tu. Kita selalu baca ayat tu. Kekuatan tu ada. Kita kat Malaysia, kalau kekuatan itu kita berjaya, kalau benda tu kita berjaya atasi, insya-Allah negara kita menjadi kuat. Betul tak? Kita ada Melayu, ada Cina, ada India. Tiga lah, kita letak tiga dulu. Tak payah cerita lain-lain, cerita tiga dulu. Kita kalau berjaya, tiga perkara ni kita gabung dan kita tak jadikan sebagai polemik, insya-Allah negara kita kuat. Tapi pernah tak kita fikir yang perangai macam Al-Akhnas bin Syuraih As-Saqafi ni ada? Betul. Dia nak pelagar. Baru ni ada cerita seorang orang kafir lah sebab ni Kristian kan, bagi bantuan pada budak Melayu kita. Budak Melayu kita ni dia Grab, dia duduk dia seorang Kelantan, kerja kat Pulau Pinang nak hantar Grab food ni kan. Nak hantar tu naik basikal. Adalah seorang mamak Melayu ni pergi WhatsApp pada mamak kafir lah. Dan dia ni pitik duit banyak. Dia pergi cari budak Melayu tu, dia beli motor bagi, ambil lah, nak kerja kan. Bagus kafir tu. Tiba-tiba ada orang Melayu kita ni, hati-hati sebab dia Kristian. La ilaha illallah. Tak ada pasal-pasal. Pernah tak kita fikir perangai lagu ni tu macam Al-Akhnas bin Syuraih As-Saqafi tu? Islam bukan halal pun kita terima duit daripada orang kafir. Salah terima duit daripada orang kafir? Tak salah pun. Dulu kan pernah berlaku isu kat Malaysia. Malaysia ni antara negara isu dia pelik-pelik. Kau tak ada tempat lain. Sampai Arab dengar, pelik Malaysia. Macam itu ada bising. Orang kafir guna kalimah Allah. Kan bising Malaysia. Qaradawi pelik. Isa Al-Qaradawi kata, pelik Malaysia. Qaradawi yang alim besar tu, bila tengok orang Malaysia tak bagi orang kafir sebut kalimah Allah, Qaradawi dekat negara Arab, ulama besar tu kata, pelik Malaysia ni. Kenapa pelik? Malaysia boleh. Malaysia boleh buat lagu mana kan? Pelik-pelik. Orang kafir tak ada datang masjid. Ada seorang tokoh tu, No'man Ali Khan nama ni, negara orang putih tu lah. Hebat bersyarah dalam bahasa Inggeris. Ada orang pergi maklum pada dia tentang orang Islam naik atas masjid. Dia kata, kalau aku seronok lagi. Aku seronok lagi orang kafir naik atas masjid. Boleh kena Islam. Tapi kat Malaysia, tak boleh orang kafir tak boleh naik masjid. Orang kafir tak boleh wajib. Orang kafir tak boleh wajib, kata dia.
kafir tu kalau mandi wajib, sah ke mandi wajib dia? Tanya balik soalan tu. Bagaimana? Orang kafir tu kita ambil air satu kolong tu, celup, mandi wajibkan dia tu. Sah ke mandi wajib dia tu? Tak jadi mandi wajib dia. Tapi pelik tu ada kat Malaysia. Di Malaysia ni benda pelik. Malaysia. Dulu ada satu isu dulu pernah berlaku lama dah. Ada seorang kafir ni, dia bagi terma kepada orang Islam. Orang Islam tu terimalah. Ada orang buat isu, oh tak boleh terima duit kafir. Oh sedap. Sebab tak dapat kedai. Dapat kedai boleh, kan? Lepas tu ada pula kawan dia kafir juga. Dia kata, Mamat tu pula Kristian. Dia kata apa? Dia kata orang itu tokek babi. Dia bagi duit pada orang Islam. Orang Islam makan, itu cerita orang Islam tu sama itu tokek babi. Tapi itu tokek babi, dia meniaga babi, itu dia sama Tuhan dia lah. Jawab kafir tu pula. Pandang kafir tu pada orang Islam tu. Kita ni buka kedai makan, ataupun kita buka kedai lah. Ada seorang tokek babi, dia memang kita kena tokek babi. Lepas tu, dia masuk kat kedai kita, dia beli barang kat kedai kita yang halal tu lah. Dia bayar pakai duit gaji dia, jual babi tu. Halal ke haram? Cuba tanya soalan tu. Halal. Yang haram ni kalau kita jual babi. Faham tak? Kan situ ada dua akad. Akad yang pertama, dia dengan tokek babi tu, dia jual babi tu. Itu akad pertama. Bila akad pertama dapat duit, itu duit dia dah. Bila duit dia, haramlah disembah dia dengan Tuhan tu. Tapi bila akad kedua, itu cerita dengan kita. Itu akad kedua, itu dah cerita lain dah. Boleh faham? Orang kafir bagi duit dekat kita, dia tu memang tokek babi. Dia bagi duit, kita ambil. Yang kita ambil tu halal. Yang tak boleh, kalau kita tu jadi tokek babi. Boleh faham? Boleh faham? Itu je hukum fiqh. Hukum fiqh bukan susah mana pun. Tapi kita, tu susah tu. Sebenarnya dia bukan isu fiqh. Dia bukan isu fiqh, hukum fiqh tu. Hukum fiqh tu, kalau dapat ke dia, halal sebenarnya. Yang jadi haram sebab dia tak dapat tu. Tapi orang pergi bising tu, ni dia nak pelaga tu. Boleh faham? Nak pelaga. Nak pergi Cina. Ni Cina ni. Ini Hindu ni. Ni Islam ni. Padahal bukan ada masalah pun. Kita ni, kekuatan terletak kepada persaudaraan. Betul? Orang kata, tak boleh. Kita dengan kafir ni kita kena benci. Mana boleh? Nabi Muhammad, pak saudara dia Abu Talib. Betul? Nabi sayang tak Abu Talib? Sayang. Abu Talib Islam ke tak? Tak Islam, kafir. Lepas tu Nabi sayang, tak salah apa? Dan dalam Quran, surah Luqman, Allah Ta'ala sebut, kalau mak bapak tidak Islam, anak masih Islam, mak bapak ajak jadi kafir, Allah Ta'ala kata, fala tu'tihuma, jangan taat ibu bapa tu. Tapi Allah Ta'ala sebut sambungan, buat baiklah kepada ibu bapa tu dengan baik. Betul tak? Maksudnya kalau mak bapak tidak beragama Islam, kita kena sayang dia juga, walaupun dia kafir. Betul? Maksudnya Islam kan senang. Cantiklah Islam. Senang. Kita baca dalam Quran kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayah dia Islam ke tak? Nabi Ibrahim ayah dia kafir. Ayah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bila dia panggil ayah dia panggil apa? Ya abadi. Ya abadi. Dia tak panggil ya abi ataupun dia tak panggil ya walidi. Kalau orang mengaji bahasa Arab dia faham. Ya abi ni wahai bapakku. Ya walidi pun wahai bapakku. Ya abati pun wahai bapakku. Beza dia ya abati wahai bapak yang aku sayang. Tu maksud dia. Maksudnya Nabi Ibrahim sayang tak bapak dia? Sayang. Bapak dia Islam tak? Tak Islam. Tak ada masalah lah. Tapi kenapa tempat kita jadi masalah? Adakah kerana hukum? Hukum apa? Quran kata boleh. Rupa-rupanya bukan hukum. Kita punya perangai. Betul tak? Attitude kita yang tak sihat. Yang tu kita kena ubah. Ni kita baca ayat Quran Al-Baqarah 204. Bagaimana Al-Akhnas bin Syurik dia nak rosakkan kekuatan kerajaan Nabi, cetuskan permusuhan. Dan kita tengok perangai Al-Akhnas bin Syurik As-Saqafi ada kat negara kita. Ada sebilangan awak pengen lagu tu kan. Kita ni kalau tengok, kita jangan tiru. Kita kena ingat benda macam tu pernah diceritakan di dalam Al-Quran. Boleh ya? Mudah-mudahlah kita boleh ambil pengajaran. Ini tazkirah, dia bukan ceramah. Dia tazkirah tak ada panjang-panjang, ni kena pendek-pendek je. Lain kali pula cukuplah sekadar tu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.